Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saifuddin, tiada keperluan ugut MP Kuala Kangsar sokong kerajaan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tiada keperluan pun untuk mengancam ahli parlimen Kuala Kangsar dari PN agar menyokong kepimpinan Perdana Menteri seperti yang didakwa. Kata Saifuddin, ini kerana ada 147 ahli parlimen yang menyokong kerajaan yang sudah cukup pun untuk lulus belanjawan 2024 rang undang-undang. Respon saya kepada media, dia kata, adalah dakwaan ugut tidak benar. Tidak benar, ia tuduhan liar. Apa keperluan kita untuk mengugut? Kita sekarang ada sokongan 147 ahli parlimen, katanya. Kalau setakat untuk meluluskan belanjawan dan lain-lain, saya fikir 147 memadai. Ya, 112 je dah cukup dah untuk nak luluskan yang hadir, katanya. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, beban pembuktian terletak sekarang pada Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin yang membuat dakwaan bahawa Iskandar diugut untuk menyokong Anwar jika tidak ingin berdepan dengan tuduhan. Setiausaha Agong itu berkata ketika diminta mengulas cadangan ahli parlimen agar parlimen memanggil Iskandar untuk menjelaskan pendirian menyokong Anwar. Pada Isnin lalu, Gobin membagikan Seksyen 4 Akta Parlimen yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta yang sama. Pada 12 Oktober, Iskandar mengumumkan sokongan kepada Menteri. Tuan-tuan, ni macam ni. Yang Saifuddin sebut tadi tu betul lah. PN menuduh bahawa sekarang ini kerajaan kejam, kerajaan telah mengugut, kerajaan telah buat itu, buat ini kepada Iskandar. Sebab itulah dia sokong PMX. Saifuddin kata mudah je. Jangan tanya saya, benar ke dakwaan itu? Tanyalah kepada Hamzah, di mana buktinya? Betul juga. Tanyalah kepada Hamzah, kat mana bukti? Jangan tak pergi jumpa Saifuddin. Saifuddin, benar ke dakwaan mengatakan bahawa terdapat ugutan daripada kerajaan? Sekarang ini dia cakap. Tuan-tuan, cakap ni semua orang boleh cakap. Semua orang boleh tuduh. Semua orang boleh kata apa-apa. Buktikanlah. Since dia yang menuduh, dia kena buktikan. Datanglah dengan bukti. Ada gambar ke, ada video rakaman ke, audio rakaman ke, ataupun paling kurang, Iskandar itu sendiri muncul dan mengumumkan, ya, saya telah didatangi oleh si Fulan bin si Fulan yang juga merupakan timbalan ataupun penguasa tertinggi di dalam SPRM dan mengugut saya untuk mendakwa kalau sekiranya saya tak sokong PMX. Iskandar kena dibawa dan bangkit ke hadapan. Dan bila disebut nama si Fulan bin si Fulan, kalau dia tidak berkata benar, maksudnya itu dakwaan palsu dan dia tidak boleh buktikan. Si Fulan bin si Fulan itu boleh menyaman Iskandar ini kerana memfitnah. Sekarang ini persoalannya, kenapa perkara itu tidak dibawa? Sebab itu saya kata, nak menuduh ni semua orang boleh menuduh, tuan-tuan. Macam juga Muhyiddin Yassin, kita boleh tuduh dia. Kita boleh tuduh bahawa sebenarnya My Airline itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu atau tidak? Ini tuduhan. So apa jadi dengan Iskandar ni? Kau kata itu kalau dia nak keluar nak berlaku lompat parti, bukan lompat parti. Yalah, nak terlaksana akta lompat parti tu, dia kena dipecat. Nasib Iskandar Zulkarnain diketahui sehari dua lagi. PN akan membuat keputusan dalam beberapa hari akan datang mengenai tindakan terhadap ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain berikutan keputusannya menyokong PMX. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar. Dalam sehari dua kita akan ada mesyuarat. Setelah itu kita akan buat keputusan, katanya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Parti belum membincangkan apa tindakan dikenakan tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian ahli, kata beliau. So dalam Allah. Tak boleh nak reach pula. Tak adalah sampai hentikan keahlian dia. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan. Okey. Ni saya dah sebut gitu. Now, untuk hilang kerusi Kuala Kangsar Iskandar ini, dia kena berlaku 3 perkara ini. Pertama, dia letak jawatan.
Kedua, dia lompat parti. Arti kata dia keluar daripada Perikatan Nasional atau bersatu. Kemudian dia sertai mana-mana parti atau jadi bebas. Tapi menyokong kerajaan dan duduk di blok kerajaan. Dan yang ketiga, dia dipecat daripada parti. Tetapi macam saya kata itu, berani ke Perikatan Nasional nak pecat Kuala Kangsar ini? Kerana sekarang ini kalau kita tengok pengaruh Perikatan Nasional di kawasan Perak dah semakin berkurangan. Kita tengok dekat Johor, kita tengok dekat Pahang, pengaruh Perikatan Nasional dah mula mengendur, kita kata. Dan juga kita tengok sahabat-sahabat trooper mereka dah mula menghilang. Saya kata, bagaimana Perdana Menteri, bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini dah mula menutup pintu-pintu masuk duit-duit scammer dan juga duit-duit untuk nak yang telah disakau sebelum ini untuk nak menaja mereka directly or indirectly. Yang ada tinggal-tinggal dekat komen ni saki-baki tai unta je tuan-tuan. Yang ni memang sama dia betul-betul tak puas hati, dia buat fake account, alang-alang dah ada ataupun ada baki duit yang dia orang dapat, dia teruskanlah, dapatlah sebarang 20-30 ringgit, jadilah. But point dia macam ni. Adakah dia akan dipecat? Persoalan ini terjawab apabila dengan kenyataan tadi mengatakan bahawa dia tidak akan dipecat selagi mana dia tidak duduk di kerusi sana. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan dan memberi indikasi kepada apa? Ini memberi indikasi bahawa dalam keadaan dan politik sekarang ini, Perikatan Nasional terutama Bersatu mengetahui mereka tidak ada kekuatan kerana dua perkara. Yang pertama, Perikatan Nasional Bersatu specifically mengetahui daripada segi sokongan rakyat sudah mula mengendur, rakyat mula bosan dan muak kepada pembangkang-pembangkang sebegini. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dan ini paling penting, bahawa PAS sendiri sudah tidak memberi sokongan kalau sekiranya Bersatu nak bertanding. Dan Bersatu tahu mereka tak nak kehilangan one more. Dan kalau mereka kalah kali ini, dia akan lost. Dia akan hilang. Secara moralnya Bersatu sudah kata boleh hilang lah. Boleh bungkus tiga lah the next PRU. Saya dah kata habis dah boleh bungkus tiga lah. Now, Kemaman macam mana Is? Saya boleh kata macam ni, Kemaman PAS akan menang. Itu kita tolak kat situ. Kemaman PAS akan menang, tak ada isu. Sebab itu memang tempat dia. Tetapi luar daripada itu, dia sudah tidak ada sokongan yang kuat, tidak ada sokongan yang mampu untuk nak mengekalkan kerusi-kerusi mereka di luar daripada kawasan Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Luar daripada kawasan dan Perlis lah. 3-4 kawasan ini, Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan, tuan-tuan. Now, ditakdirkan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, PMX kita kekal sehingga habis penggal ini. Sehingga habis penggal yang ini, berlaku PRU 16, kekal dan performance dia lebih baik. Macam saya sebut semalam. Dua objektif utama PMX. Pertama, ialah untuk memastikan defisit perbelanjaan jadi surplus. Maksudnya, 2 tahun lagi, berkemungkinan 2 tahun lagi pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Itu yang pertama. Dan kedua, mengurangkan hutang negara. Dua perkara ini berlaku. By the end of his tenure term, dia akan dinobatkan sekali lagi sebagai antara Menteri Keuangan terbaik Asia. Tuan-tuan percayalah apa yang saya sebut pada 18 hari bulan Oktober 2023 ni. Tengoklah nanti. Kerana dalam sejarah sejak beliau meletak jawatan pada tahun 19... Bukan jawatan. Beliau dipecat pada tahun 1998 sehinggalah pada tahun ini, 2023. Tidak ada sekali pun negara menghadap bajet negara itu surplus. Semuanya defisit. Semua negatif, tuan-tuan. Tapi kalau PMX berjaya bawa, maka orang kata PMX akan jadi Perdana Menteri terbaik. Okey. Kedua, kita tengok perbelanjaan bajet 2024 ni adalah perbelanjaan ataupun jumlah bajet yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tetapi tuan-tuan perasan tak bahawa perbelanjaan mengurus antara yang terendah berbanding zaman Perikatan Nasional memerintah. Macam mana bajet belanja tu besar tetapi mengurus rendah? Sebab bila pengurusan direndahkan, lebihan itu diletakkan dalam dua perkara, subsidi dan juga pembangunan. Pembangunan kali ini antara yang terbesar, subsidi antara yang tertinggi. So kedua-duanya diberikan balik kepada rakyat. So mereka yang bising ni, kenapa kita masih susah dan sebagainya, saya kata it will take time. Tetapi direction yang kita pergi itu betul. Kerajaan kita ada limited resources yang kita boleh spend over a year.
But we are getting there. Slowly we are getting there. InsyaAllah. Dan dengan tata kelola yang betul, tanpa rasuah, tidak ada sakau, pemimpin yang meletakkan rakyat dahulu. Rakyat dahulu. Walaupun ramai penjawat kerajaan, penjawat awam tak sokong kerajaan PMX, tetap dia bagi 2,000 dan 1,000 sebagai bantuan kepada kerajaan. Kepada penjawat awam. Pun kalau tak berterima kasih, aku tak tahulah. Tapi tak apalah, tunggu dia terima nanti. Lepas tu kita cakap lah kat dia orang, dapat 2,000 senang kita ni. Tak apalah, mungkin kita dapat kod lain. But point is, kenapa dia letak 2,000 tuan-tuan? InsyaAllah, lepas penjawat awam dapat dana tersebut, kita akan nampak perubahan ekonomi yang ketara. Tengoklah nanti. Tuan-tuan fikir kenapa 6% naik 8%? Dia tak naik kepada telekomunikasi dengan makan minum. Itu tak naik. Tapi transport, hotel akan naik. Tuan-tuan, bila dia orang dapat 2,000 seorang, kalau penjawat awam sejuta orang, 2 bilion itu dalam market, agak-agak dapat duit lebih tu dia orang nak pergi mana? Dia akan berbelanja. Berkemungkinan dia akan pergi berbeli barang. Berkemungkinan mungkinlah nak pergi holiday. Mungkin 2,000 tu 2,000 mana cukup nak pergi holiday is. Additional lah, dia dah ada budget holiday dia. Dia tambah dekat 2,000 kat situ, bolehlah dia expand. Dia spend lebih. So, dengan 8% tadi tu, pulangan kerajaan akan lebih, interest daripada segi pendapatan rakyat kerajaan akan lebih. Next year 2025, you will see even a bigger budget. Dan kita akan dapat, mungkin ada kemungkinan, lepas ini, surplus. Kalau tak 25, 26, insyaAllah mungkin surplus. Budget kita. Baik. Now, semua ini, tidak akan berlaku kalau pembangkang kita tak kuat. Kuat ke pembangkang kita, tuan-tuan? Saya tanyalah. Kuat ke pembangkang kita? Pembangkang kita tak kuat. Tapi, yalah, dalam tak kuat tak apalah sebab kita tak sakau kan? Bolehlah. Punyalah tak kuat pembangkang kita ni, tuan-tuan.